Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas bersama anda dalam Berita Pagi Sarawak edisi Khamis 17 November. Rang Undang-Undang RUU Penubuhan Dana Kekayaan Berdaulat Sarawak akan dibentangkan pada persidangan Dewan Undangan Negeri Sarawak minggu depan. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johaitun Openg menjelaskan dana tersebut adalah salah satu kaedah Sarawak untuk mengurus pendapatan dan dilabur semula terutamanya untuk pembiayaan pendidikan anak-anak Sarawak. Dan kalau kita mempunyai pendapatan yang agak baik, maka kita gunakan ini untuk menjalankan pengurusan universiti yang saya sebut tadi. Okay. Dan universiti ini adalah injection fund daripada kerajaan tanpa mendapat kutipan daripada yuran. Bermakna budak kita belajar sana free of charge. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari menjelaskan peranan kerajaan negeri kini adalah untuk mencari pendapatan alternatif yang membolehkan Sarawak meneruskan agenda pembangunan tanpa bergantung kepada peruntukan daripada kerajaan persekutuan. Beliau memberitahu demikian pada temu bual khas program Untukmu Malaysia yang disiarkan secara langsung di saluran TV1 dari Auditorium P. Ramlee, RTM Kuching malam tadi. Beliau menambah kaedah yang digunakan untuk memperolehi serta mengurus dana perlu selari dengan peredaran masa, lebih-lebih lagi dengan ketidaktentuan ekonomi global masa kini. Justru itu, katanya, Sarawak bertekad untuk memperkenalkan dana kekayaan berdaulat itu bagi manfaat jangka panjang kepada rakyat Sarawak. Pada temu bual itu, Premier turut menekankan isu berkaitan kestabilan kerajaan dalam menjamin hala tuju negara, khususnya dalam menghadapi isu ekonomi global selain inisiatif kerajaan negeri dalam membangunkan infrastruktur perhubungan, telekomunikasi dan jalan raya yang penting untuk memperkasakan agenda ekonomi digital Sarawak. Sementara itu, lebih 6,000 penduduk di Kampung Setenggang di Bau menerima perkabaran baik apabila Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johaitun Openg mengumumkan rancangan pembesaran kampung tersebut. Datuk Patinggi Abang Johari berkata ke arah itu, kerajaan negeri akan menarik semula surat hak milik sementara tanah yang diberikan kepada sebuah syarikat swasta pada 2009 yang melibatkan sebahagian daripada kawasan kampung itu. Jelas Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari, langkah tersebut dilakukan bagi memberi laluan untuk pelaksanaan di kawasan berkenaan bagi mengatasi masalah kepadatan dan kesesakan rumah di Kampung Setenggang. Beliau berkata demikian pada majlis bersama pemimpin di Dewan Sekolah Kebangsaan Saint Teresa di Kampung Setenggang di Bau yang dihadiri hampir 2,500 orang. Terdahulu dalam ucapannya, beliau sekali lagi menegaskan perjuangan Sarawak tidak akan berhenti terutama sekali dalam mempertahankan hak-hak negeri selain memastikan Sarawak bakal menjadi jantung kepada Malaysia. Sehubungan itu, beliau menyeru penduduk di kawasan tersebut untuk terus memberi sokongan padu kepada kerajaan negeri bagi memastikan kesinambungan pembangunan serta kesejahteraan yang dinimpati ketika ini. Dalam pada itu, pada majlis tersebut, beliau menyerahkan peranti pembelajaran daripada Lembaga Multimedia Sarawak kepada 30 pelajar sekolah menengah. Beliau juga turut menyerahkan bantuan bernilai lebih 1.9 juta ringgit untuk dana rumah ibadat agama-agama lain untuk tujuan menaik taraf serta membaik pulih 17 rumah ibadat di sekitar Bau. Projek penyambungan bekalan air dari Pangkalan Jawa ke Rumah Jubang, Tanah Merah, Limbang bakal memberi manfaat kepada 3,593 penduduk di sepanjang kawasan itu untuk menikmati bekalan air bersih menjelang 2025. Timbalan Premier Dato' Ammar Awang Tengah Ali Hassan berkata projek di bawah Agensi Pembangunan Wilayah Utara NRDA bernilai 63 juta ringgit itu dijangka bermula awal tahun hadapan dalam tempoh pelaksanaan selama 2 tahun. Projek ini akan kita sambung terus kepada uji air di Perak. InsyaAllah projek ini akan kita laksanakan dengan pada tahun depan. Ini adalah peruntukan di bawah NRDA. Salah satu daripada projek yang kita laksanakan untuk bekalan air.
Projek itu juga katanya bakal memanfaatkan 10 buah rumah panjang, 8 buah kampung termasuk 2 buah sekolah rendah di kawasan terbabit. Antaranya Rumah Geling, Yurut Kampung Sebetung, Liban Tubai Terusan, Misuil Tubai Bujang, John Kampung Kelati, Embol Lubuk Pasu, Agan Tubai Baru, Peter Ipok, Juban Tanah Merah dan Usang Ipoi Lubuk Aur. Turut akan mendapat manfaat ialah Kampung Bawang Ubur, Tanjung Unggar, Lubuk Bidai, Induk Sangkar, Belugos, Belimbing Ukung Hilir, Ukung Ulu, Sekolah Kebangsaan SK Ukung dan SK Medamit. Beliau berkata demikian pada majlis pelancaran projek penyambungan bekalan air dari Pangkalan Jawa ke Rumah Jubang di Limbang. Dalam menepani era globalisasi, pelbagai cabaran diatasi setiap lapisan masyarakat untuk berjaya dalam kehidupan. Lebih-lebih lagi selepas dunia dilanda pandemik COVID-19. Daripada aspek kemajuan sebuah negara pula, perkembangan ekonomi menjadi ukuran dan Malaysia mempunyai corak ekonomi yang pelbagai. Aktiviti import dan ekspor berkembang dengan baik selain ramai usahawan tempatan tampil dengan produk yang membanggakan bukan sahaja dalam Malaysia bahkan di persada antarabangsa. Ikuti laporan yang disediakan wartawan Rosalina Rosli. Bagai cendawan tumbuh selepas hujan, begitu jugalah ramai usahawan tempatan kita memperjuangkan produk tempatan mereka dengan kualiti yang tidak kurang hebatnya dan menjanjikan harga yang berpatutan. Jadi rakyat Malaysia jangan takut untuk membeli barangan Malaysia kerana barangan Malaysia juga menjanjikan kualiti setaraf antarabangsa. Pelbagai inisiatif disediakan kerajaan untuk mengetengahkan produk tempatan. Antaranya Karnival Barangan Malaysia 2022, Peringkat Negeri Sarawak, Anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna yang diadakan di tebingan Kuching baru-baru ini. Ini sekaligus memberi ruang kepada 60 usahawan tempatan mempromosi produk antaranya sos lada hitam dari Sarawak yang merupakan antara lada terbaik dunia dan juga kopi katel. Kita mesti menyokong produk tempatan. Dengan adanya permintaan, adanya peluang untuk pengusaha seperti kami untuk menghasilkan lebih banyak produk pada kos yang lebih rendah. Time tu post-COVID pun era lah. So kita support lah. Bila kita support local produk, ekonomi kita makin naik lah. Meskipun masyarakat dilihat lebih gemar untuk membeli barangan buatan asing berbanding barangan tempatan dan stigma tersebut perlu diubah kerana bukan sahaja memberi kesan yang kurang baik terhadap ekonomi tempatan, malah merugikan negara. Oleh itu, wajar untuk masyarakat memahami kepentingan membeli barangan buatan Malaysia agar hasil produk tempatan lebih dihargai dan berada sama taraf dengan produk asing. Pilihan terletak di tangan masyarakat sendiri untuk memilih. Adakah masyarakat memilih untuk barangan luar negara dengan harga yang tinggi ataupun barangan tempatan yang setanding kualiti antarabangsa dengan harga yang murah? Kini terserah dengan pengguna untuk memilih dengan bijak. Untuk itu, 19 November ini datang awal bawa kad pengenalan kerana ia adalah tarikh penting untuk rakyat Malaysia, negara demokrasi untuk memilih. Rosalina Rosli, RTM. Tuai-tuai rumah di kawasan Samalaju digalakkan untuk memohon kursus-kursus jangka pendek berkaitan pertanian menerusi Pusat Latihan Pertanian di Jabatan Pertanian Sarawak Bintulu. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan, Datuk Bajang Renggi berkata, ini bertujuan untuk mempertingkatkan amalan pertanian dan peternakan yang betul dan efektif bagi meningkatkan pendapatan penduduk rumah-rumah panjang dan kampung-kampung berdekatan di Samalaju dan Bintulu. Pengawal tanam tupi. Jalan tahu kita ketua rumah, tahu kita kena persetuan tu. Jalan kia nanya kebakan di program tiap-tiap tahun. Mayu program dia nyawa berpuluh ya tiap-tiap tahun. Tiap-tiap bulan pabisi 2-3 itik program datur orang dia. Ke kawal kau pengawal tanam tupi. Kelipah kerja kita boleh ngangau ke sida area office tanam tupi datai ke rumah pajai kumai in situ. Kita ngangau ke sida ya. Kita gagak program, nama program kekal gagak kita, nama khusus kekal gagak kita, gagak sedaya, beri lecture, beri latih.
Datuk Majang Renggi yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Samalaju menggesa perkara tersebut kepada Persatuan Tuai-Tuai Rumah kawasan Bintulu Samalaju dalam usaha membangunkan sosioekonomi penduduk melalui sektor pertanian. Malah beliau melalui Pusat Hikmat Masyarakat Dun Samalaju akan memberi sokongan dan bantuan bagi menjayakan perkara tersebut. Beliau berkata demikian semasa program randau komuniti di Rumah Bennett Jalan Sepaduk Bintulu baru-baru ini. Datuk Majang dalam pada itu memberitahu Kerajaan Sarawak sentiasa berusaha memberi keselesaan kepada penduduk melalui pelbagai bentuk bantuan khususnya berkaitan baik pulih dan kemudahan di kawasan rumah penduduk. Rumah Bennett ujarnya antara yang menerima beberapa bentuk bantuan daripada Kerajaan Sarawak. Jalannya daripada kita tebuk terus kita kena. Pihak megak tayal kita tu baru dah tebuk. Kalau aku jangka 2-3 minggu tu ya dah tebuk dah pada beri kita dengan projek baik pulih rumah. Jadi tanah tusur kita ke hujung bilik je. Daripada aku tahun 2016 atau ke tahun 2017. Bisnis susur dia jalannya ada bantu kita kena projek di bawah bencana. Bisnis 70,000. Biar megak jalan kita daripada kita ke di tengah dia. Engkau peruntukan grant MRP dia udah diberi agar rumah panjai kita tu amat rumah tu dak mengata panjai tang ya tetap dikibuh ke perintah. Untuk itu beliau berharap penduduk Rumah Panjang Terbabit terus menjaga hubungan baik dengan pelbagai pihak termasuk masyarakat di sekitar kawasan tersebut. Paparan itu tadi mengakhiri berita bagi Sarawak edisi Khamis 17 November. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas. Hingga berjumpa lagi. Salam keluarga Malaysia.